Okey, jadi seterusnya kita akan tengok bagaimanakah anda membuat pembinaan geometri. Okey, so kamu akan belajar 5 cara lah. Okey, untuk membina tembereng garis. Okey, ni yang pertama. Kemudian pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis. Yang ketiga, garis renjang kepada suatu garis lurus. Dan yang keempat, garis selari. Okey, so tips dia adalah gunakan pensel yang tajam semasa membuat pembinaan dan semua garis pembinaan tidak perlu dipadamkan. So cikgu akan tunjukkan contoh-contoh berdasarkan daripada buku teks kamu lah. Okey, so cikgu akan contengkan dalam kertas. Okey, so ini bermula pada muka surat 176. Okey, jadi kita akan tengok yang pertama, bagaimanakah anda membuat pembinaan geometri. So yang pertama adalah tembereng garis. Okey, jadi soalannya, bina tembereng garis AB. Okey, so dia dah bagi A, dia suruh kita bina B dengan panjang 8 cm menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Jadi awak perlukan pembaris serta jangka lukis. Jadi macam mana awak nak gunakan? Okey, so mula-mula ambil pembaris. Okey, so kenal pasti kat sini kita punya kosong kan? Okey, tak nampak silau. Okey, so sini kosong. Letakkan yang tajam ni dekat kosong. Ni untuk kita ukur dulu Okey, so boleh buka kamu punya ni. Okey, letak dekat sini kosong. Okey, kemudian adjust. Okey, gerakkan ni sampai jumpa 8. Okey, so cikgu zoom sikit. Sini adalah 8. Okey, dekat sini. So, gerakkan kamu punya pensel ni. Gerakkan dia punya bukaan tu sampailah 8. Okey, so nampak tak? Dia berada pada 8. Okey, dengan syarat yang tajam ni mesti berada pada kosong. Okey, so barulah kita angkat. Jangan gerakkan bukaan tadi, biar je macam ni. Okey, pegang dekat sini, kat hujung ni. Okey, pusingkan. So, letakkan yang tajam ini dekat A. Okey, so kita dah ukur tadi 8 kan? So, kita akan buat macam ni lah. So, ini kita akan namakan dia sebagai, dia nak A, B. So, ini adalah A, maka garisan yang kita buat tadi adalah B. Okey, so sangat mudah. Kalau nak tahu betul ke tak, cuba ukur balik. Letak dekat sini kosong. So, dekat sini 8. So, boleh nampak lah. Sini 8. Okey. Okey, yang seterusnya adalah kamu dikendaki untuk membina pembahagi dua sama serenjang. Apakah maksud sama serenjang? Okey, kat sini cikgu letakkan contoh. Maksudnya bila ada satu garisan, okey, contohlah garisan ni adalah CD, kamu kena buat pembahagi dua. Okey, so pembahagi ni dia mesti bahagi sama besar. Sini dengan sini sama besar. Jadi bila dengan sini sama besar, dekat sini dia adalah 90 darjah. Jadi macam biasa kamu tetap akan menggunakan kamu punya jangka lukis. Okey, so yang pertama, okey, yang ini kita dah buka kan? Okey, yang tajam ni letak dekat P. Okey, so sebab dekat yang pertama ni adalah P, so letak P. Okey, buka jangka lukis supaya bukaan dia separuh daripada PQ. Okey, ini panjang PQ. Buka dia supaya lebih daripada separuh. Okey, contohlah cikgu buka sampai sini. Nampak? Sini adalah lebih daripada separuh kan? Okey, so bila cikgu dah buka, okey, yang ini kamu akan bina lengkuk di atas. Okey, so bina lengkuk di atas. Hanya pegang dekat sini sahaja. Okey, jangan gerakkan ni. Okey, 1. Okey. Kemudian lepas kita dah buat dekat atas tu, kita pusingkan ke bawah. Okey. Jangan ubah bukaan tadi.
pusingkan jangka lukis jadi macam ni. Letakkan dekat Q pula yang tajam tu. Kemudian buat lagi satu lengkuk. Dia akan jadi X. Okey. Satu lagi di bawah. Okey, so nampak kalau kita menggunakan jangka lukis, kita punya garisan ni dia macam melengkung sikit. Okey, sini pun sama melengkung. Okey, kemudian bila dah siap buat macam ni, tengok garisan yang di tengah-tengah ni. Okey, dia punya tengah-tengah ni gariskan. Okey. Garis menggunakan pembaris. Tengah-tengah ni mesti jumpa dengan tengah-tengah ni. Okey, so siaplah kita punya pembahagi dua sama serenjang. Okey, jangan lupa letakkan 90 darjah. Gunakan pembaris supaya kerja kita lebih kemas. Okey, so ini adalah contoh untuk membina pembahagi dua sama serenjang. Okey, untuk ini. So, ini adalah step dia. Yang pertama letak dekat sini, bina lengkuk. Okey, ni yang pertama. Okey. Yang kedua letak dekat sini, buat lengkuk yang sama. Ni yang kedua. Okey, dah siap atas dan bawah ada X, baru gariskan. Okey, kemudian buatkan 90 darjah. Okey, seterusnya kita akan buat yang ketiga, iaitu garis serenjang kepada suatu garis lurus. Okey, so dia macam tadi juga. Cuma bezanya untuk lukisan yang ini, dia ada satu titik tengah di atas. Okey, di atas garisan. So, kita kena buat garisan yang tengah-tengah tadi tu dekat M tu. Okey, jadi soalan dia bina garis serenjang kepada PQ dan melalui M. So, mesti melalui M. M tu dekat dia punya tengah-tengah lah. Okey, jadi yang pertama, awak perlu letakkan yang tajam ni. Okey, letak dekat M. Okey, kemudian adjust lah buka. Okey, besar atau kecil. Okey, so awak kena buka supaya kita boleh buat garisan. Dia tak terkeluar daripada Q. Dia di antara P dan Q sahaja. Okey, antara dua ni sahaja, P dengan Q. So, contoh cikgu dah adjust yang ni. Buka ni. Okey, so cikgu nak bina dekat sini. Okey, so letak satu dekat sini. Okey, kemudian daripada situ tadi. Sini tadi kan. Pusing pula dekat sini. Okey, so dia jadi macam tu satu, sini satu. So yang ini, tadi kita ada PQ. Yang baru ni kita akan namakan dia sebagai RS. Okey, terpulanglah nak letak nama apa. Okey, kemudian daripada R dengan S ni, okey, jangan ubah awak punya bukaan ni. Biar bukaan dia macam tadi. Buat lengkuk. Tadi kita letak dekat situ kan. Okey, sekarang kita letak dekat S pula. Okey, contoh kita letak dekat S. Kita buat lengkuk dekat bawah ni. Okay, so, dia jadi macam tu lah. Okey. Kemudian pergi dekat R pula. Okey, kalau jadi macam ni, jangan panik. Letak balik dekat S. Maksudnya dia sudah kita panjangkan lukisan kita tadi. Okey, so nampak tak dia dah bersilang dekat situ. Okey, jadi bila kita dah nampak ada X dekat sini, jadi awak pergi dekat tengah-tengah ni, sambungkan dengan M. Jadilah pembahagi serenjang, okey, kepada satu garis lurus. Kita buat garis serenjang kat sini. So, gunakan pembaris. Sama macam tadi, cuma bezanya yang ini dia ada garisan yang melalui M. So, kat tengah-tengah tu mesti melalui M. Okey. Okey, yang keempat, kita akan buat masih juga garis serenjang. Okey, masih juga macam ni. Cuma bezanya kita akan buat melalui titik tengah.
Okey, titik tengah sekarang kita ada N. Okey, N ni berada di atas garisan. Kalau yang tadi M dia dekat atas. So yang ini dia dekat garisan. So konsep dia sama sahaja. Yang mana titik tengah, yang itulah kita akan mulakan dulu. Letakkan yang tajam ni dekat titik tengah. Okey, pastikan kamu buka ataupun tutup. Okey, kamu punya jangka lukis ni supaya dia tidak terkeluar daripada garisan. Keluar daripada P ataupun keluar daripada Q. So cikgu dah buka kat sini. Okey. So cikgu gerakkan. Nampak tak? Yang ini tak bergerak. Yang ini sahaja yang bergerak. Okey. So kita akan buat garisan dekat tengah-tengah ni. Okey. Okey. So kita dah buat macam tu. Pusingkan dia ke sebelah sini pula. Okey. Yang ini jangan bergerak. Jangan gerakkan dia. Okey. Buat sebelah sini pula. Okey, so sekarang dah ada 2 garisan. Letakkan ke tepi. Kamu punya ni jangan ubah dia punya bukaan. Okey, so ini kita namakan dia sebagai huruf yang barulah. So kita buat R, S. Okey, so lepas jadi macam ni, kita buat juga macam tadi. Tapi sekarang ni titik tengah ni dekat tengah-tengah atas garisan kan. So kita pergi dekat, contohlah cikgu pergi dekat S. Okay, kita pergi dekat garisan yang baru kita buat tadi. Okay, kalau cikgu buka, dia dekat tengah-tengah ni kan. So buka lagi supaya dia berada di tengah-tengah antara R dengan N. Nampak? Dia dekat tengah-tengah ni. Okay, tapi jangan garis dekat sini. Gariskan dekat atas. Atas N. Sebab kita nak buat garisan dekat sini. So kita buat macam ni. Okay. Sama juga. Jangan gerakkan ni. Pusing ke bawah. Okay. So, bukaan tadi yang kita dah buat ni. Jangan ubah. Letakkan pula dekat R. Okay. So, buat dekat sini pula. Nampak tak? Dah jadi X dah. So, kita nak tahu kita buat ni betul ke tak. Dia mesti jadi titik persilangan macam X tu. Okay. So, tak payah nak buat panjang-panjang. Jadi, nampak X. Okay. So, apa yang terakhir kita perlu buat? Macam biasa. Nampak yang tengah-tengah ni. Nampak yang tengah-tengah ini. Sambungkan bagi dia kena dekat N. Okay. Dan jangan lupa. Letakkan kamu punya 90 darjah di tengah. Okay, so dah siap. Senang sahaja. Bila kita buat garisan baru, iaitu R dan S, jadi daripada situlah kita akan letakkan kita punya tajam ni tadi untuk kita buat dekat atas. Okay, so sangat mudah. Okay, yang ni kita nak buat garis lari pula. Okay, so bina garis lari dengan PQ dan melalui titik R. Okay, garis lari tu maksudnya dia sama panjang lah. Okay, atas dan bawah. Okay, tapi kali ni garisan yang kita nak bina, contohlah PQ ni, dia garisan yang dekat atas tu mesti melalui titik R. Jadi yang pertama, ambil jangka lukis, letakkan yang tajam ini pada titik P. Okay, so buka kamu punya pensel ni, tolakkan dia sampailah kena pada titik R. Okay, boleh nampak tak macam tu, nampak tak? Dia kena pada titik R. Okay. So, bila dah kena pada titik R, kamu akan bina lengkok tu lah. Okay, so bina satu. Okay, boleh nampak jelas dalam video. Okay, dengan bukaan yang sama kita dah buat tadi, kita gerakkan pergi dekat Q. Okay, so buat benda yang sama juga. Okay, sekejap sebab cikgu rakam dia langgar sikit. Okay, macam tu. So, bila dah siap, kita nak sambungkan garisan ni ke sini. Jadi, kita kena buat lagi satu lengkok macam X tu. So, macam mana kita nak bina lengkok tu? Kita pergi dekat P, letakkan tajam ni dekat P. Buka kita punya pensel ni sampai kena dekat Q. Nampak tak sama panjang dengan Q? Okay, tapi kita buka ni tadi, okay, macam ni kan, sama kan? So, kita letak dekat R. Okay,
Kemudian daripada R ni baru kita akan bina dia punya X. Barulah kita tahu yang ini dengan yang ini sama panjang. Okey, dan langkah yang terakhir adalah gariskan dekat dia punya tengah-tengah ni. Okey, so garis daripada sini ke sini sajalah, janganlah panjang sangat. Dah siap. So garis lari ada tanda macam ni. Okey, jadi dah siap. Yang terakhir garis selari. Ini adalah berdasarkan contoh di dalam buku teks. Okey, dia punya asas untuk membina semua garisan menggunakan jangka lukis. Jadi kalau awak tak berapa faham, boleh komen lah dekat bawah. Okey, nanti cikgu akan baca. So itu sahaja. Terima kasih.